Bagi Selangor, Sophie, kalau di awal siaran tadi kita dah berbicara berkenaan persediaan ibu bapa dan juga guru untuk pembukaan sekolah. Kita dah bercakap berkenaan penjagaan ataupun pengurusan kewangan bagi tahun 2022. Dan sekarang ini topik yang sangat penting juga untuk kita sampaikan kepada penonton. Iaitu berkaitan dengan penjagaan kesihatan mental yang mana kita perlu tahu tentang tahap kesihatan mental kita dan juga anak-anak kita. Itu yang utama. Dan bersama dengan kita di studio saya kenalkan iaitu Puan Anita Abu Bakar selaku pengasas dan Presiden Mental Illness dan Awareness Support Association. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sophie, Munawar bagaimana? Alhamdulillah. Kami cukup teruja untuk kita menggali apa antara perkara-perkara penting khususnya berkaitan dengan kesihatan mental ini, Puan. Dan kita lihat negara kita berhadapan dengan situasi yang agak mencabarlah daripada pandemik COVID-19 dan sekarang ini ada dalam kalangan keluarga Malaysia yang berdepan dengan situasi banjir. Dan dalam situasi ini sokongan emosi dan juga mental sangat penting. Jadi penjelasan awal daripada Puan sendirilah untuk bagaimana pentingnya kesihatan mental khususnya dalam kita mendepani cabaran bagi tahun 2022 ini. Soalannya sangat baik ya. Jadi sebagai permulaan, penjagaan kesihatan mental sangat penting terutamanya dalam fasa pandemik COVID-19 ini. Okey, kita melihat kita dah masuk tahun ketiga dah lama sebenarnya. Jadi lebih ramai orang terkesan, lebih ramai orang tertekan. Jadi baru-baru ni kita dilanda pula dengan banjir. Jadi banyak sebenarnya individu yang terkesan daripada tadi seperti Sophie dah berkongsi di awal tadi, kehilangan harta benda, kehilangan orang yang tersayang daripada segi mereka yang ada orang kata OKU yang lain Jadi banyak golongan-golongan OKU ni yang mungkin kita tak melihat apa yang mereka perlukan pada waktu ini dan juga mereka yang terkesan daripada pandemik COVID-19 ini yang sedang bertarung mungkin di dalam kuarantin dan sebagainya. Jadi dengan sekelip mata hilang harta benda, hilang orang yang tersayang, terutamanya kanak-kanak juga mempunyai kesan yang besar sebab mereka belum lagi orang kata dapat memahami kematangan sebenarnya, kematangan emosi mereka sangat keliru. Jadi kita perlu memberi perhatian, kita perlu menjadi masyarakat yang lebih prihatin, memberikan sokongan emosi tersebut pada waktu sekarang ini. Jadi intervensi itu harus cepat sebenarnya sebab makin lambat diberikan makin serius mungkin tekanan dan juga penyakit ataupun isu-isu kesihatan mental yang mereka lalui. Baiklah, dan Puan, masyarakat sekeliling juga mainkan peranan yang cukup penting lah. Sekiranya kita lihat mungkin ada body language yang menunjukkan bahawa mereka ini tertekan sebagainya dan mungkin perlunya untuk kita menasihati gerangan tersebut untuk mendapatkan rawatan. Tetapi ada satu stigma di dalam kalangan masyarakat di mana apabila berjumpa dengan pakar untuk mendapatkan nasihat dan sebagainya, takut untuk dilabel dengan masalah tekanan jiwa, masalah mental dan sebagainya. Dan ini antara perkara yang sepatutnya kita buang kerana untuk mendapatkan kesihatan yang baik adalah daripada mental yang sihat, tubuh badan yang baik. Dan komen daripada Puan sendiri kepada masyarakat ataupun sedikit nasihatlah kepada mereka luar sana supaya kita perlu buang stigma ini sebenarnya. Jadi salah satu hikmah yang telah berlaku selepas tercetusnya pandemik COVID-19 ini adalah kita dapat menormalisasikan perbincangan tentang kesihatan mental dan isu-isu yang berkaitan. Jadi individu-individu yang mungkin dulunya tidak ada isu kesihatan mental sekarang lebih memahami kerana mereka juga terkesan. Betul. Jadi stigma ini wujud dan terlahir kerana kurangnya ilmu, tetapi kita mudah dan cepat menghukum dan ini wujudlah stereotypes, prejudice orang yang ada penyakit mental ini dilihat ataupun persepsi negatif masyarakat adalah gila ataupun kurang siuman ataupun mungkin kurang iman, kurang solat mungkin berbahaya contohnya. Dan ini sebenarnya disumbangkan kebanyakan sebenarnya oleh juga media mungkin apa yang digambarkan oleh media dalam movies filem, drama, music video dan sebagainya yang kurang tepat ataupun ada kalanya tidak tepat. Jadi masyarakat terlahirlah persepsi begitu. Mereka yang contohnya tak makan ubat terus bunuh orang contohnya. Jadi biasanya dalam filem ini endingnya itu tragedi. Endingnya itu adalah sesuatu yang teruk insan itu membunuh diri contohnya. Jadi kita perlu orang kata datang daripada suatu persepsi yang
ada empathy, ada compassion. Jadi kita ialah dalam masa pandemik ini ramai orang yang terkesan sebenarnya. Jadi kita perlu wujudkan kasih sayang, perlu wujudkan keadaan yang harmoni, tolong menolong dan saling bantu membantu, insya-Allah. Okey Puan, untuk kita membantu keluarga Malaysia, untuk mereka memberikan bantuan dan juga sokongan dari segi emosi dan juga mental kepada individu-individu yang terjejas, mungkin terlebih dahulu perlu kita dapatkan pencerahan daripada Puan sendiri. Apakah antara gejala-gejala ataupun simptom-simptom yang menunjukkan seseorang tersebut mempunyai tanda-tanda tekanan ataupun depression dan sebagainya berkaitan dengan kesihatan mental? Okey, dia ada dua sebenarnya, Munawar dan Sophie. Kita ada isu kesihatan mental dan kita juga ada penyakit mental. Jadi ini adalah dua perkara yang berbeza sebenarnya. Isu kesihatan mental mungkin tidur terganggu, mungkin kita rasa lebih moody, emosi kita tidak dapat mengawal emosi, mungkin kita rasa kerap sakit-sakit badan contohnya, mungkin sakit perut. Biasanya ini di dalam kalangan kanak-kanak yang mungkin kita terlepas pandang. Biasanya ibu bapa akan berkata, wanita anak saya malas pergi ke sekolah. Tetapi sebenarnya mereka ada manifestasi kepada simptom-simptom fizikal yang sebenarnya isu kesihatan mental. Itu yang kita tengok, pola makan terganggu, pola tidur terganggu, emosi tidak stabil dan sebagainya. Tetapi ia tidak mengganggu rutin harian. Maknanya mereka mungkin fungsi optima tu terganggu, tetapi perkara-perkara asas hari-harian masih dapat dilakukan. Perbezaan dengan penyakit mental adalah apabila ia mengganggu rutin harian. Kita sudah tidak dapat lagi berfungsi seperti yang normal. Jadi contohnya kita ambil kemurungan lah kan. Munawar. Seperti apa yang anda Munawar tanyakan tadi, kalau kemurungan ni kita ada 9 simptom. Jadi contohnya kita rasa murung, rasa sedih hampir sepanjang hari, tetapi dia perlu minima 2 minggu contohnya. Jadi kurang makan, terlebih makan, kurang tidur, terlebih tidur. Jadi perubahan dalam pola tidur dan makan itu simptomnya. Contohnya kita nak memfokus tu kita menjadi lambat ataupun sukar. Dulunya kita suka contohnya bermain bola sepak, berinteraksi dengan kawan-kawan, sekarang dah tak suka contohnya. Kemudian perasaan bersalah yang sangat tinggi yang tidak setimpal dengan sesuatu perkara. Kemudian yang sedihnya apabila kita rasa putus asa, mungkin kita rasa keluarga tidak menyayangi kita, kita sudah tidak patut lagi hidup contohnya. Jadi ada pemikiran-pemikiran untuk mengakhiri kehidupan. Jadi kalau kita ada 5 daripada 9 simptom ini, tolong berjumpa dengan pakar, kerana ada kemungkinan kita cenderung dan kita ada penyakit mental. Sebab kalau kita dapat intervensi lambat, prognosis kita tidak baik sebenarnya. Ambil daripada saya, sebab saya seorang pejuang sendiri, seorang individu yang bertarung dengan penyakit mental. Jadi kalau kita dah ada penyakit mental ini, kita boleh sembuh, tetapi perjalanan itu sukar sebenarnya. Cabarannya banyak. Seperti Sophie katakan tadi, stigma tinggi. Jadi kita malu, kita takut untuk meluahkan, mendapatkan pertolongan menjadi sukar. Masyarakat tidak boleh menerima, kita didiskriminasikan, hak kita tidak diberikan, akses juga tidak saksama, nak kerja susah. Dia banyak sebenarnya. Jadi inilah kenapa masyarakat Malaysia hari ini perlu beri perhatian dan saling membantu, kerana hak untuk mendapatkan orang kata perkhidmatan kesihatan ini adalah hak semua. Hak untuk bekerja adalah hak semua individu, dan kita harus menjadi masyarakat yang lebih inklusif. Dan ini apa yang kita tidak lihat hari ini. Baiklah. Dan apabila berbicara tentang anak-anak kecil yang mungkin juga mereka kemurungan, depression dan sebagainya kan, dan adakah dari segi treatment itu Puan, adakah treatmentnya berbeza ataupun sama dengan dewasa? Okey, dia macam ni. Kalau kanak-kanak ni disebabkan oleh mereka seperti tadi kematangan emosi itu belum begitu tinggi, mereka tidak dapat mengawal, jadi ada perubahan tingkah laku dan sebagainya. Jadi ubat-ubatan mungkin belum lagi. Sebab dia kadang-kadang orang selalu berfikir kalau penyakit mental ni first line of treatment je kena masuk ubat contohnya. Tetapi sebenarnya ia perlu pendekatan yang holistik sebenarnya. Jadi bukan saja ubat-ubatan, tapi perlukan mungkin terapi, kita perlukan sokongan, yang paling penting variasi dan ragamkan sokongan yang diperlukan. Jadi kanak-kanak ni perlukan pendekatan yang manusiawi. Ini kita nak kena faham. Jadi kadang-kadang dia bukan macam doctor-patient relationship. Dia perlukan orang kata therapeutic relationship, pendekatan seperti ibu dengan anak. Kan, softer approach, gentle, supaya mereka dapat meluahkan. Sebab bila mereka berjumpa dengan pakar, mereka takut. Mungkin pakar untuk nak dig out daripada mereka menjadi lebih sukar. Dia berbeza apabila mereka datang ke Miasa, kerana Miasa ni adalah, kami terdiri daripada pejuang-pejuang sendiri. Jadi apabila kita
approach kita terhadap mereka berbeza sebab kita memahami. Kita juga melalui penyakit mental ataupun isu kesihatan mental sewaktu kami juga kanak-kanak. Sewaktu kami juga remaja. Jadi kami dapat relate sebenarnya. Jadi approach itu sebenarnya penting. Mendengar untuk memahami. Ini penting, bukan mendengar untuk menasihati kan. Lepas tu kita nak cuba relate kepada mereka. Kita harus melihat perspektif itu daripada perspektif kanak-kanak itu sendiri. Kerana mereka mahu didengari dan perlu didengari sebenarnya. Jadi Puan menyatakan dari aspek kanak-kanak. Mungkin kita boleh lanjutkan dari sudut golongan remaja. Dan kita lihat golongan remaja ini merupakan satu kelompok golongan yang mungkin kalau mengalami satu tahap depresi, mungkin mereka akan memberontak. Jadi situasi-situasi negatif mungkin akan berlaku di sekeliling mereka. Tambahan pula dengan pengaruh-pengaruh negatif yang mungkin wujud di media sosial. Jadi bagaimana penerangan? Betul. Okey. Daripada segi remaja mungkin lebih cabarannya lebih tinggi. Jadi remaja ni juga kita perlu ada sokongan daripada rakan-rakan mereka juga penting yang mereka rasa boleh memahami mereka dengan lebih baik. Dan juga kita perlukan third party kerana ramai remaja sebenarnya apabila datang ataupun tampil ke Miasa untuk mendapatkan bantuan dan rawatan biasa berkata keluarga punca mereka begitu ataupun kerana mereka dalam keadaan orang kata yang masih mencari diri mereka, tercari-cari. Dan kemudian apabila mereka datang, mereka tidak mahu bercerita kepada ibu bapa. Jadi apa pendekatan yang Miasa lakukan adalah meluahkan dan bercerita kepada ahli keluarga lain yang ibu bapa respect contohnya. Jadi ibu bapa boleh mendengar daripada perspektif orang yang mereka hormati contohnya. Jadi usually this works. Sebab remaja yang di bawah umur 18 tahun apabila datang ke Miasa kita juga terhad kerana kita perlukan keizinan daripada ibu bapa untuk melakukan sesi bersama mereka. Jadi inilah cabarannya, cuma alhamdulillah dengan wujudnya media sosial mereka dapat orang kata pertolongan yang mereka perlukan, at least mereka dapat meluahkan kepada insan yang memahami dan boleh mendengar. Betul. Dan menerima nasihat yang betul daripada pihak yang betul lah, itu yang paling utama kan. Betul. Dan Puan Nita, bila bercakap tentang tekanan jiwa dan tekanan mental, ia merupakan perkara yang berbeza kan. Jadi mungkin ada boleh kongsikan penerangan lah untuk kita tahu perbezaan antara dua perkara ini. Kalau kita bercakap tentang tekanan mental ni biasanya kita ada mungkin chemical imbalances in the brain. Jadi sebab tu kita perlu melakukan perkara-perkara yang dapat merembeskan hormon-hormon yang baik. Contohnya orang yang ada kemurungannya, serotonin levels dia rendah. Jadi dia boleh contohnya membuat perkara-perkara yang dia suka, mungkin dia boleh exercise, mungkin mengubah gaya hidup, mungkin membuat perkara-perkara yang dapat membantu orang lain. Jadi semua perkara-perkara ini dapat merembeskan hormon-hormon yang baik. Dan apabila kita bercakap tentang jiwa ni, mungkin kita berasa kosong. Tetapi kekosongan ni seringkali kalau kita bercakap tentang jiwa kosong ni kita berasa orang ni mungkin kurang iman, kurang solat dan sebagainya, tapi sebenarnya banyak mungkin trauma-trauma dalam kehidupan mereka, mungkin cara mereka dibesarkan, mungkin tidak ada sokongan daripada keluarga, mungkin ibu bapa bekerja, mereka terpaksa tinggal di rumah bersendirian ataupun bersama dengan orang gaji. Jadi sokongan emosi itu tidak ada, jadi ia boleh memberikan kesan kan kepada jiwa. Lama-lama jiwa ni berasa sunyi, berasa kosong dan ia memerlukan masa sebenarnya. Jadi pendedahan kepada spirituality keagamaan, tidak kiralah agama apa sekalipun, penting sebenarnya untuk kita fill up. Jadi kita tahu apa peranan kita di dalam dunia ni contohnya. Bagaimana kita nak mencari makna di dalam kehidupan. Jadi ini semua penting untuk kita nak menjaga kedua-duanya. Penjagaan mental, penjagaan emosi, penjagaan jiwa, rohani kita. Jadi semua ni memang dia kena menyeluruh sebenarnya. Dia tak boleh menjaga satu komponen je, dia tak cukup. Dia kena semua komponen secara holistik lah. Secara holistik, betul. Untuk menjamin kesejahteraan fizikal dan juga emosi dan juga mental seseorang. Betul. Jadi Puan, kita sedia maklum dalam situasi digitalisasi sekarang ini, kita semua daripada peringkat kanak-kanak, remaja, dewasa, semua menggunakan platform media sosial. Betul. Jadi bagaimana Puan melihat platform media sosial ini satu platform yang sangat penting untuk kita menzahirkan perkara-perkara yang positif dan sejahtera sahaja supaya kita dapat elakkan untuk berkongsi perkara-perkara yang negatif khususnya yang boleh membawa kepada runcingnya lagi isu kesihatan mental ini. Okey, saya sebenarnya gembira di kala pandemik ini kerana melihat penggunaan social media ni banyak
perkara-perkara yang positif. Netizen banyak berkongsi talian-talian bantuan, tips tentang kesihatan mental dan sebagainya. Ini cukup bagus. Tetapi mungkin cyberbullying, mungkin komen-komen yang negatif tu masih ada. Jadi kita perlu kurang-kurangkanlah. Contohnya sebabnya ia memberikan impak dan boleh memberikan kesan yang buruk terhadap kesihatan mental individu kalau individu yang membuat posting tersebut tidak bersedia. Sebab netizens can be really hurtful sebenarnya. Jadi kita kena cuba menjadi insan yang lebih, orang kata, prihatin, jangan kecam-kecam lah dekat media sosial, sebab media sosial ni satu platform bagi saya yang cukup powerful ya sebenarnya. Betul. Kalau kita tengok dalam fasa ini banjir, bencana alam banjir ni, cepat sebenarnya membuat derma kilat, meminta bantuan, kemudian berkongsi tempat-tempat yang kita boleh derma, bagaimana kita nak turun padang membantu tempat-tempat yang terkesan. Jadi dengan cepat sebenarnya rakyat Malaysia turun padang dan membantu. Orang yang menderma juga cepat. Jadi inilah kekuatan media sosial. Jadi saya sangat harap kita dapat menggunakannya dengan baik, dengan bertanggungjawab. InsyaAllah dapat, orang kata, membantu negara kita secara keseluruhannya. Dan itu dia, kita sepatutnya menggunakan media sosial ini dengan, itulah antaranya perkara-perkara yang baik kan, dalam memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan bantuan, dan kalau boleh elakkan menjaga adab di dalam media sosial lah yang perlu kita terapkan. Menjaga adab tu saya nak cari tadi perkataan tu. Betul, sebab social media sosial ni dalam 1 minit je dia dapat, it can reach so many people. Jadi inilah kekuatan media sosial yang kita perlu menggunakannya secara positif dan penuh adab. Betul. Supaya kita tidak menyakiti antara satu sama lain. Betul. Daripada nak membantu jadi menyakiti. Dan itu juga akan efek kita. Betul. Kita secara fizikal sebagainya. Sebab mungkin dalam di media sosial kadang-kadang kita lihat orang tu mungkin nampak bahagia bersama dengan keluarga sebagainya, tapi di sebalik itu, di sebalik keceriaan yang ditunjulkan, mereka mungkin menjadi orang yang depression, kemurungan, mungkin menghadapi masalah bersama keluarga dan sebagainya. Dan kita tak boleh menilai seseorang itu berdasarkan media sosial dan apa yang dipaparkan di media sosial. Betul, sudah tentu. Kan? Baiklah, dan apabila berbicara tentang mendapatkan rawatan berkenaan dengan sakit mental dan sebagainya kan, sekiranya pesakit berjumpa dengan puan, biasanya masa yang diambil untuk mereka sesuai dengan treatment-treatment yang diberikan, dengan kata-kata sokongan itu, kebiasaannya berapa lama tempoh itu? Dia sebenarnya bergantung. Dia bergantung kepada pelbagai faktor ya. Faktor situasi individu tersebut. Dia dah lama ada isu kesihatan mental ataupun baru. Dia datang untuk second opinion, dia datang untuk rawatan-rawatan yang bagaimana. Jadi ini semua bergantung sebenarnya, Sophie. Jadi saya nak bagi satu jawapan yang tuntas tak boleh. Jadi contoh, kalau dia dah pernah mendapat rawatan-rawatan di tempat lain, kadang-kadang kenapa dia datang ke Miasa, dia nak cuba variasikan dan ragamkan sokongan yang diperlukan. Sebab di Miasa kita ada banyak perkhidmatan ya. Kalau kita nak perkhidmatan klinikal, boleh pergi ke clinical settings. Tetapi di Miasa ni kita ada contohnya terapi spiritual, kita ada terapi seni, terapi menari. Kita akan perkenalkan terapi drama, kita ada program sokongan pekerjaan, kita ada kumpulan sokongan. Jadi banyak sebenarnya bantuan perkhidmatan yang individu-individu yang ada isu kesihatan mental ataupun penyakit mental boleh dapat di Miasa. Kita juga memberikan perkhidmatan kami secara percuma kepada golongan B40. Sebab mereka nak akses perkhidmatan kesihatan mental sukar sebenarnya. Jadi sebab tu kita cuba nak break that barrier dengan memberikan perkhidmatan secara percuma kepada golongan B40 ini. Tetapi sudah tentu kita juga ada ujian saringan kesihatan mental, kita ada pakar-pakar psikologi di Miasa untuk memberikan terapi. Jadi inilah apa yang Miasa cuba lakukan untuk membantu masyarakat. Tahun lepas pada bulan Oktober kita juga melancarkan talian krisis 24 jam 7 hari seminggu. Jadi talian kami adalah talian 1-800-82-0066 24 jam 7 hari seminggu. Jadi pasukan krisis kami yang terdiri buat masa ini dalam lebih kurang 100 individu yang membantu untuk mengangkat telefon. Kita juga menyediakan disebabkan oleh bencana banjir WhatsApp selama 12 jam sehari untuk membantu memberikan sokongan emosi kepada individu yang terjejas. Jadi inilah antara apa yang Miasa sediakan, insya-Allah. Peranan ini cukup besar yang dimainkan oleh Miasa ini. Dan ada juga pertanyaan daripada penonton khususnya berkenaan gender ini. Adakah wanita ini mempunyai 2 kali ganda risiko mengalami kesihatan mental berbanding lelaki? Betul ataupun
ataupun tidak sebenarnya? Okey, dia sebenarnya kajian ni dia mix lah, mix research. Tapi kalau kita melihat kepada wanita mungkin lebih cenderung ya, sebab wanita yang mengandung, wanita menggalas banyak tanggungjawab sebenarnya mungkin merasa lebih tertekan apabila melahirkan anak, banyak perkara yang perlu dilaksanakan. Jadi sebab tu penyakit-penyakit mental yang khusus buat wanita juga ada. Jadi seperti postpartum depression contohnya, postpartum psychosis. Dulu-dulu kalau masyarakat Melayu kata meroyan. Yes, betul. Tetapi sebenarnya meroyan juga merupakan penyakit yang kalau tidak ditangani dengan segera boleh menjadi serius. Jadi ini kita perlu fahami juga. Eating disorders contohnya juga sangat khusus kepada wanita kan. Betul. Sebab yalah, itulah salah satu orang kata negatif impact social media ni, media sosial ni sebenarnya, sebab kita suka membanding-bandingkan. Betul. Dan apabila kita post sesuatu di media sosial, biasanya sesuatu yang cantik, sesuatu yang gembira. Kita tak post sesuatu yang negatif. Betul. Kita ambil 20 gambar yang paling cantik itulah kita post. Contohnya Walaupun photoshoot lama. betul, walaupun filtered contohnya kan. Itulah dia. Jadi itulah antaranya. Selain itu juga Puan, ada juga yang menyatakan faktor persekitaran sangat memainkan peranan bagi isu kesihatan mental. Mungkin secara ringkas daripada Puan sendiri berkenaan yang paling penting saya nak katakan faktor persekitaran ini modifiable, boleh diubah. Jadi sebab tu bila kita duduk dalam satu persekitaran yang tidak menyokong, cuba bergerak daripada situ, keluar daripada keadaan itu. Kadang-kadang kita dalam keadaan begitu, kita duduk je dalam situ dan kita cuba mengatakan okey, aku boleh, aku mampu, aku ada daya tahan dan sebagainya, tapi itu tidak menjadikan kita lemah sebenarnya. Yang menjadikan kita kuat itu adalah cuba ubah, cuba keluar daripada situasi tersebut, dan ini memerlukan kekuatan kehendak yang tinggi sebenarnya. Itu ringkas dia. Kongsian yang sangat menarik khususnya untuk kita mengetahui berkenaan kesihatan mental. Puan, boleh kongsikan sekali lagi daripada persatuan Miasa itu tadi Puan? Platform media sosial. Betul, media sosial miasa.malaysia. Kita ada Instagram, Facebook dan Twitter dan juga YouTube. Dan kemudian talian bantuan kami 1800 820066. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Itu nombor hotline. Mungkin ada yang terlepas. Kita nak ulang sekali lagi nombor hotline itu tadi. 1800 820066. Baik. Dan terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita iaitu Puan Anita Abu Bakar, pengasas dan presiden Mental Illness and Awareness Support Association. Terima kasih banyak diucapkan kepada Puan Anita. Terima kasih Sophie, terima kasih banyak Puan. Kita harapkan melalui perkongsian kali ini memberikan manfaat kepada anda semua keluarga Malaysia untuk kita menjadikan keluarga Malaysia sebagai sebuah keluarga yang sejahtera dari segi fizikal, mental dan juga emosinya. Ya, betul. Semestinya kita menjaga keluarga kita dengan baik sekali untuk memastikan generasi yang akan datang pasti melahirkan generasi yang terbaik, insya-Allah. Baiklah para penonton semua, kita akan